Okay, so macam Ustaz kata korang, macam Ustaz janji yang kepada korang, Ustaz akan cover daripada basic sampai kepada advance. Okay, so korang kena fokus daripada awal sampai habis. InsyaAllah Ustaz akan cuba cover dekat korang sebanyak mungkin, dan Ustaz cuba cover dekat korang semua kalau boleh. Okay, kalau sempat insyaAllah Ustaz akan cover korang semua pada malam ini. So topik pertama kita macam biasa, what is Forex? Okay guys, sebelum korang nak mulakan trading, korang kena tahu what is Forex? Apa itu Forex? Forex apa guys? Forex tu apa? Forex adalah perdagangan mata wang. Perdagangan mata wang antara dua buah negara. Okay, ni betul basic ni. Ustaz nampak, Ustaz cakap, Ustaz buat. Guys, Ustaz bagi basic untuk korang daripada awal. So, kalau yang newbie tu, no problem. Okay. Okay. So, dalam aktiviti perdagangan mata wang ni, aktiviti Forex, dia melibatkan dua buah negara. Contoh, dia ada GBP, Great Britain, ada USD. Faham tak? Kalau gold tu, suara Ustaz macam dia main-main suara pula. Lepas tu dia ada NZD. Lepas tu ada JPY, Jepun. Faham tak? Ini basic lah. Okay, basic. So tak payah fokus sangat. Okay. And then kita ada apa? Yang penting lah. Yang penting dalam aktiviti perdagangan, konsep ni korang kena faham. Faham betul-betul. Dalam aktiviti perdagangan, dia ada apa aktiviti yang ada? Dia ada dua je. Aktiviti apa guys? Buy and sell. Jual beli, betul. Dia ada aktiviti buy and sell. Buy and sell. Okay, buy. Buy ni mewakili siapa? Buy ni mewakili buyer. Buyer. Sell ni mewakili siapa? Seller. Betul. Okay, contoh kan. Ustaz selalu bila Ustaz buat live dekat IG ke ataupun Ustaz buat question ke, selalu orang tanya, ramai yang orang akan tanya, Ustaz, kenapa Ustaz selalu buy dekat support? Faham tak? Ustaz, kenapa Ustaz selalu buy dekat support? Contoh macam ni. Contoh macam ni, Ustaz beri contoh korang. S, break R, pullback. Kenapa Ustaz selalu buy dekat support? Why? Why Ustaz selalu buy dekat support? Jawapan dia adalah, as a buyer, sebagai seorang pembeli, buyer ni, kalau korang nak membeli pada harga yang mahal ataupun harga yang murah, harga yang tinggi ataupun harga yang terendah. Cuba korang beritahu. Murah, rendah. Yes, as a buyer, kita nak membeli sesebuah barang tu pada paras harga yang terendah ataupun harga yang murah. Betul tak? Sebab tu, Ustaz suka buy dekat support. Faham tak? Itu antara tempat buy yang paling low risk, and then apa yang Ustaz suka? SL dia taklah besar. Faham tak? Ustaz tak suka SL besar-besar. SL sampai kadang-kadang 70 pip ke 80 pip. Tak nak. Ustaz nak kalau boleh SL tu daripada zone 10 ke 20 pip. Cukup lah. Faham tak? Okay, clear? Faham guys? Adakah korang faham? Penting as a buyer, korang kena tahu dekat mana kita nak membeli. Kadang-kadang, yes, kita tak membeli pada paras harga yang terendah, tapi kita nak beli pada paras harga yang berpatutan. Takkan kita gila nak beli pada paras harga yang tinggi. Betul tak? Faham? Boleh kita teruskan? Harga diskaun, betul. Okey, harga diskaun, betul. Harga diskaun tu Ustaz tuju. Contoh kan. Okey, siapa pernah guna FIBO? Siapa tahu Fibonacci retracement? Ini sebuah indikator. Siapa tahu Fibonacci retracement? Siapa tahu? Sila komen. Okey, apa yang dimaksudkan dengan FIBO? Okey, FIBO ni bagi Ustaz tak kisah orang lain dia nak cakap FIBO ni apa benda ke, tak kisah. Itu pendapat masing-masing .
Bagi Ustaz, FIBO ni adalah diskaun. Diskaun. Faham tak? Maksudnya, kita membeli sesebuah harga tu, contoh dia buat breakout macam ni kan. Dia buat breakout. And then, kita nak dia pull back. Pull back ni kalau kita gunakan FIBO, dia ada level. 20 lebih, 31.8 ke, 50, 61.8. Ni semua adalah level of discount. Faham tak? Kita nak tahu diskaun berapa persen kita nak. Kalau korang, takkan korang nak diskaun 20%? Takkan korang nak diskaun 30%? Mesti at least pun 50% ke, 60% ke, tak? Baru berbaloi. Betul? Setuju? Adakah korang setuju? Adakah korang setuju guys? Adakah korang setuju? Setuju. Bagus. So itu yang dimaksudkan dengan FIBO lah. So sebab tu Ustaz katakan Forex ni adalah sebuah perdagangan mata wang dan korang kena fikir benda tu secara logik dan realistik. Okay, korang tak payah fikir benda-benda yang terlalu mendalam. Okay, sebab kita nak gunakan nanti more kepada teknikal lah. Okay, bukan lebih kepada bahasa-bahasa Forex ni. Faham? So, itu yang pertama lah. And then, siapa dekat sini sejujur-jujurnya dia bekerja. Dia bekerja. Siapa kat sini bekerja? Okay, korang bekerja habis pukul apa? Korang bekerja habis pukul 6 petang, 5.30, 7, 6, 5.30, 5, 5.30 shift, 4.30, 8, 7 pagi, 5.30 petang fleksibel, 5 petang, 10 malam. Okey. Korang tahu tak? Dalam dunia trading, kita tak, korang kena, okey. Ustaz clearkan terus terang dekat korang Ustaz cakap benda yang straight to the point. As a full time trader, kita tak trade sehari 24 jam. Faham tak? As a full time trader, as a trader, kita tak trade sehari 24 jam. Kita tak trade, no. Kita tak trade pun sehari 24 jam daripada pagi sampai ke malam, no. Contoh siapa yang baru join, first time join Piz Ganas Golden Legacy. Siapa yang first time join VIP Ustaz? Cuba korang komen. Siapa yang baru join? Ramai. Okey, Ustaz beritahu korang. Korang tahu tak? Dalam Piz Ganas, okey, dalam Piz Ganas, signal keluar pukul apa? Korang tahu tak signal keluar pukul apa? Tengah hari? Okey, yang lain, cuba korang beritahu. Signal selalu keluar pukul apa? Tu, nampak Nazirul cakap selalu malam, petang ataupun malam. Nampak? Petang ataupun malam. Tak ada signal keluar pukul 8 pagi, pukul 11 pagi, pukul 12, tak ada. Selalunya Ustaz akan keluarkan signal sama ada pukul 4, pukul 5 ataupun malam. Kadang-kadang tu, ada yang baru join tau. Ada yang baru join VIP, tiba-tiba di PM. Ustaz, sunyi tak ada signal ke ini? Ke saya salah join grup signal yang mana? Sebab signal tak keluar. Sebab kita hanya trade bila ada volume. Bila ada volume untuk kita trade. Kita tak trade waktu market slow. Faham tak? Kita tak trade, tak ada setup. Kita tak trade waktu yang dah lah setup tak ada, volume pun tak ada. Nak trade macam mana? Faham tak? So, as a trader, kita hanya akan fokus untuk trade dalam waktu trading hours dia. Trading hours. And then, kalau korang kata, Ustaz, saya ni bekerja. Tak ada masalah. Kalau korang bekerja, kita trade malam. Itu satu waktu yang sangat-sangat bagus untuk korang trade. Pukul 8 malam. Pukul 8 sampailah pukul 11 malam. 11-12 malam ni. Ini the best time untuk korang trade. Faham tak? 11 sampai 12 lah selalunya. Macam mana nak tengok volume? Tak, bukan kita tengok volume. Kita tengok market tu, bila dia bergerak. Saya Ustaz tunjuk baru korang faham apa maksud volume yang Ustaz maksudkan. Okay, ini kalau kita trade gold lah. Ustaz bercakap hari ni more kepada gold Ustaz bercakap hari ni more kepada gold. Okay, faham? Contoh lah, Ustaz buka chart Sekejap I open the chart first. Okay, cuba korang tengok Okay, korang tengok
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni, candle pukul 8. Guys, candle pukul 8. Tengok ni, candle pukul 8. Nampak yang Ustaz bulatkan ni? Siapa yang nampak? Siapa yang nampak candle pukul 8 ni? Ni. Korang nampak candle pukul 8 ni, dia buat pergerakan dia besar ke kecil? Guys, pergerakan dia besar ke kecil? Cuba korang tengok betul-betul. Cuba hadam betul-betul. Besar guys, besar. Ni, daripada sini, dia turun sampai lowest dekat 200 pip. As a full time trader, kita tak perlukan 200 pip. Kita perlukan sehari 30 ke 50 pip saja. Faham tak? So, tak ada masalah kalau korang ni bekerja ke apa ke, tak ada masalah. Tak ada masalah, serius. Serius saya cakap, tak ada masalah. Contoh, saya buktikan lagi pada korang. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak ni? Kena pukul 8 ni. Ni. Nampak tu? Ni, market sideways. Boom, pukul 8 naik. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak ni? Kena pukul 8, pukul 9, sup, junam. Nampak? Sebab tu saya kata, kalau korang ni seorang yang bekerja sekalipun, tak ada masalah nak trading. Serius, tak ada masalah. Sebab dunia trading, kita tak trade 24 jam pun. Faham tak? Even, okay lah. Apprentice tak ada dalam ni. Ada apprentice tak dalam ni. Baru left. Oh, wajar dia left. Iqbal. Okay. Sejujurnya, korang tahu tak? Apprentice, dia bangun tidur kau pun. Sekarang lah. Sekarang bulan puasa kan, bulan puasa. Korang rasa dia bangun tidur kau pun? Pukul 8 ni memang menipu buat dia apprentice kan. Ni dia tipu lah buat dia apprentice kan. Tengah hari, yes. Tengah hari. 4 petang tu tak. 4 petang tu tak. Tengah hari dia bangun tidur. Okay. Korang tanya Ustaz, adakah salah bangun tidur pukul 12 tengah hari? Adakah salah bangun tidur pukul 12 tengah hari? As a trader, tak salah. Sebab kita akan start bagi signal pukul 3, pukul 4, pukul 8 malam. Faham tak? So, waktu malam, waktu kita akan backtest, kita akan cari setup untuk esok, untuk tunggu setup. Bukannya terus bagi setup hari tu. Tak. So, tak salah bangun tidur lambat. Tapi kerja jalan lah. Faham tak? Okay? Sekarang lah. Kalau tidak sebelum ni, pagi-pagi selalu pukul 8, Ustaz sampai, Ustaz akan buat sarapan untuk dorang. Lepas tu akan kemas-kemas rumah. Lepas tu Ustaz akan ajak dorang pergi gym, pergi swimming pool semua. Sebab sekarang bulan puasa kan. So, ni lah. Kita bagi chance sikit ada orang lambat. Okay? So, tak ada masalah guys. Kalau korang bekerja, serius. Okay? Ustaz kemas rumah apprentice, mesti lah diorang tu, aduh, kalau Ustaz tak kemas memang tak gerak tu. So, ingat siapa yang bekerja, tak menjadi masalah untuk korang jadi seorang trader yang berjaya. Faham tak? Tak ada masalah untuk korang jadi trader yang berjaya. Dan korang kena tahu, bila korang trade, waktu korang tengah kerja, lagi hancur sebab korang tak boleh fokus. Korang tak payah cakap, tak Ustaz saya boleh fokus, jangan tipu diri sendiri. Korang boleh tipu orang lain, but korang will never can lie yourself. Korang tak pernah boleh tipu diri korang sendiri. Korang boleh cerita kat semua orang, korang konsisten, tapi korang tak boleh tipu diri korang, hakikatnya korang konsisten ataupun tak. Itu hakikat. Okay? Faham? Betul kau tengah driving? Yes, betul. Betul kau tengah driving. Ustaz buat full time trader ke? Buat rumah apprentice kat KL ya ada. Lepas raya. Pernah Ustaz masa tengah trade, memang tak fokus. Tu tak payah. Okay. So lepas ni, jangan trade waktu korang tengah bekerja. Faham? And then, macam Ustaz kata, hari ni Ustaz cuba cover dekat korang semua topik. So, topik yang penting dalam dunia trading, Ustaz cuba cover untuk korang secara percuma. Topik yang cukup mahal, iaitu fundamental. Fundamental ni ramai gila ada masalah. Bukan ada masalah, ramai orang tak tahu.
Ramai orang tak tahu pasal fundamental. Siapa dekat sini yang belajar tentang fundamental? Siapa kat sini yang belajar tentang fundamental? Cuba itu. Siapa kat sini yang belajar pasal fundamental? Baru nak belajar hari ni. Saya baru belajar sikit Ustaz fundamental. Lagi ada tak? Tak belajar fundamental. Ada belajar. Okey. Fundamental and technical. Fundamental ni, korang kena tahu, fundamental ni dia ibarat director sebuah filem. Director filem. Faham tak? Technical ni sebuah pelakon. Faham? Okey. Kalau korang faham, director filem, tugas dia apa? Tugas dia apa? Tugas dia apa, guys? Tugas dia mengarah. Maksudnya tugas dia bagi arahan. Kalau dalam Forex kita bagi tahu, director filem kerja dia bagi arahan untuk direction. Direction. Contoh, kalau technical, pelakon, kerja dia kena buat apa? Kena ikut arahan daripada pengarah. Faham tak? Kalau pengarah, okey, cakap, okey, goal kena set. So, dia pelakon dia kena buat apa? Dia kena buat structure untuk buy ke sell. Sell. Ataupun dia akan lebih pada kita nak fokus setup untuk sell lah. Faham tak? Okey, ini sedikit sebanyak Ustaz beritahu korang. Tak banyak sikit. Okey, dalam contoh kalau fundamental ni korang boleh tengok news dekat Economy Calendar. Lepas tu ada Forex Factory, ada investing.com. And then korang kena tahu juga tentang uncertainty news. Maksudnya news-news yang tidak boleh dijangka. Maksudnya contoh macam tiba-tiba perang ke, tiba-tiba bom ke, tu semua news-news yang tak boleh dijangka. So korang kena hati-hati juga pasal news. Okey? Clear? Faham? Uncertainty pula apa? Sentiment. So, itu adalah first topik kita pada malam ini. Adakah korang semua okey? First topik kita baru habis, iaitu what is Forex. Baru habis satu topik. Semua okey? Under control? Semua so far so good? Get ready untuk next topic? Adakah semua dah bersedia untuk next topic? Okay, good. Let's go. Next topic. Topik 1 pun 37 minit, bos. Al-maklum dah lama tak mengajar. Topik kedua adalah OHLC. Okay, OHLC. OHLC ni apa? Okay. Candlestick, open, high, low, close. Maksudnya contoh kita ambil ni candle bullish okay? Kita ambil ni candle bullish. Katakan candle ni adalah candle bullish. So sini kita tahu, dekat sini open. Sini adalah low, sini adalah high dan sini adalah close. Faham tak? Ini basic ni. Maksudnya kalau apa gerakan dia akan macam ni Open, low, high, close. Faham? Ada siapa faham? Ini selalu Ustaz panggil dia sebagai storyline lah. Storyline. Okay, Ustaz nak korang cuba fikir satu benda. Korang pernah tak korang dengar orang cakap saya tak suka trade hari Isnin. Pernah korang dengar saya tak suka trade hari Isnin. Hari Isnin macam market macam baru nak open, macam bahaya sikit nak trade. Siapa pernah dengar? Cuba komen. Isnin dan Jumaat. Betul, Isnin dan Jumaat. Betul, Isnin dan Jumaat. Okey. Ustaz beritahu korang satu benda Cuba korang fikir secara logik ni. Ustaz tak cakap benda ni betul. Tapi Ustaz cuba korang fikir benda ni. Okey, tengok Ini candle weekly. Ini candle weekly.
Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Faham tak? Siapa yang faham? Siapa yang nampak? Patutlah orang tak suka trik Isnin dan Jumaat. Siapa? Cuba korang tengok betul-betul Ustaz lukis sekali lagi ya. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Nampak? Ada orang dia tak suka trade hari Isnin. Possible lah sebab dia nak melakukan kata macam sideway market slow je lah. Dia nak buat low. Contoh lah. Contoh. Lepas tu yang ni yang expansion ni ada di bahasa dia expansion. Ni contoh maybe hari Selasa, Rabu, Khamis. Itu sedap lah. Faham tak? Ataupun kalau ikut minggu kedua, minggu ketiga kita nak trade tu best. Betul tak? Macam tu. Ini contoh lah. Ustaz dia cakap benda ni betul. Okay. So faham tak? Ini sedikit tips. Okay. And then Ustaz penting ke nak tahu OCLC ni? Penting. Korang kena tahu. Penting Ustaz beritahu korang OCLC. Kenapa penting? Sebab korang akan tahu storyline. Kalau korang tak tahu pergerakan chart tu, korang tak tahu storyline dia macam mana. Contoh, Ustaz beritahu korang. Contoh Okay guys, macam mana kita nak tahu market ni nak naik? Contoh lah, Ustaz beritahu korang. Macam mana kita nak tahu apa yang market tengah lakukan ataupun apa yang market tengah buat? Faham tak? Storyline. Ustaz nak ajar korang cara macam mana nak baca storyline. Siapa yang gunakan iPad? Siapa yang gunakan iPad? Siapa yang gunakan iPad? Okay, siapa yang gunakan iPad? Sila komen. Okay, siapa yang gunakan iPad? Ustaz nak cuba korang buka satu chart. Apa? EA pun boleh? Tak kisah, apa pun boleh, tak kisah. Korang nak pair apa? Korang nak pair apa? Contoh EA, okay. EA, senang sikit. Okay. Okay. Cuba korang buka pair EA, lepas tu korang screenshot. Dah ke belum? Cuba korang tengok apa yang Ustaz buat. Korang kalau ada iPad Ustaz risau, kalau tak ada pun korang boleh je screenshot pakai phone. Kalau korang pakai laptop pun boleh je pakai laptop screenshot lah. And then cuba korang buat benda ni. Price, korang bercakap dengan chart, price dengan sideway. Nampak cara Ustaz buat? Sila komen. Ustaz tak nampak two-way communication. Benda ni takkan jalan. Sila komen. Okay, tengok Okay, bercakap dengan chat. Cakap dengan chat. Serius. Kalau korang nak berjaya, cakap dengan chat. Okay, price tengah sideway, naik. Price tengah sideway, naik. Price buat breakout buy. Lepas tu price datang, dia buat breakout sell pula. Maksudnya price nak pergi mana? Bila price buat breakout sell, dia nak pergi mana? Dia nak pergi sell. Cuba korang baca betul-betul macam Ustaz baca tadi. Contoh tengok Okay. Price buat breakout buy. Pullback, buy. Betul tak? Buy. Lepas tu tiba-tiba price buat breakout sell. Pullback kita nak apa? Pullback kita nak sell. Tapi sebelum kita nak sell, dekat sini pun dia buat breakout apa? Breakout buy. Sini sampai breakout sell. So kita nak sell, kita sell lah dulu. Sampai sini ada breakout buy. So kita buat apa? Kita buy lah. Faham tak? Ini contoh cara macam mana korang nak baca storyline. And then korang kena tahu. Contoh bila korang baca storyline, korang kena faham apa yang price buat kat sini. Price buat apa ni? Price buat apa? Price buat chart pattern. HNS, head and shoulder.
Bila price buat head and shoulder, maksudnya price tu nak pergi mana? Direction dia nak pergi mana? Nak turun, nak pergi ke bawah. Sebab tu bila price sampai, first entry, second entry, sub junam. Faham tak? Ini yang dimaksudkan dengan storyline. Sebab tu korang kena faham pergerakan candlestick tu. Sebab tu pentingnya OHLC. Faham? Faham guys? Contoh kan, ada lagi orang yang tanya Ustaz. Kita pergi kat goal lah, kat goal. Okay, kita pergi kat goal. Okay, sekarang kan, cuba korang tengok dekat sini. Apa yang price buat dekat area sini? Okay, apa yang price buat dekat area sini? Apa yang price buat dekat area sini guys? Bullish 3 candle, breakout buy, engulf. Mampus, keluar engulf pula. Breakout buy, okay. Cuba korang baca betul-betul candlestick dia, turun, naik, and then turun, ini naik. Lepas tu turun, dia buat apa ni? Pecah. Dia buat breakout. Faham tak? Ini pun ada buat breakout. Sebab tu kita kena faham pergerakan candle tu. Faham tak? Kena faham pergerakan candle tu. Okay? Clear? Clear ataupun tidak? Clear. Bagus. So, tanpa membuang masa, kita nak masuk next topik iaitu SNR. So far okay? So far okay guys? Adakah korang faham? Cakap ni semua okay? Kena kontrol? Maaf Ustaz, tanya, pergerakan harga yang kita cakap kat chat tu tak sama dengan pergerakan line chart ke? Tak sama. Contoh kan, sebab kalau korang baca dekat pergerakan di line chart, cuba korang tengok sini. Okay, dekat sini ada orang dia tak faham yang ni adalah breakout. Dia tak faham yang ni adalah breakout. Faham tak? Ada orang dia tak faham benda ni adalah breakout. Faham tak? Ustaz nak dia faham setiap pergerakan candlestick tu. Sebab kalau dia nak jadi full time trader, kalau setakat dia faham dekat line chart je, dia tak boleh jadi full time trader. Faham tak? If dia nak jadi full time trader, dia kena faham keseluruhan. Faham tak? Guna high and low untuk lukis line, tak. Nanti ulang balik video tu bagi faham. Okay guys, adakah korang dah ready untuk next class kita? Next class tu, next topic bukan next class. Okay, SNR, satu topik yang penting guys, satu topik yang penting. Siapa tahu betapa pentingnya SNR? Cuba korang beritahu. Korang rasa SNR ni topik yang penting ataupun tak guys? Cuba korang beritahu Ustaz, adakah SNR ni topik yang penting ataupun tak? Penting. Tahu arah, direction. Cari setup, zone entry, zone yang mujarab. Mantap lagi, yes. Korang tahu tak betapa pentingnya SNR tu? Betapa pentingnya SNR tu guys. Serius penting gila SNR tu. Okay. Ustaz beritahu korang. Kenapa Ustaz kata SNR tu penting? Sebab SNR ni dia menentukan direction. Direction penting ke tak Ustaz tanya korang? Adakah direction tu penting atau tak? Penting lah sebab contoh kita ada setup breakout. Tapi direction kita cakap buy tapi kita masuk sell. Korang rasa sell tu boleh pecah? Direction cakap buy, setup breakout kita sell. Korang rasa sell tu boleh pecah atau tak boleh pecah? Sell sementara, memang boleh sell sementara tapi possibility dia boleh pecah. Faham tak? Sebab high risk, sebab direction cakap buy. So betapa pentingnya direction, sebab tu pentingnya SNR ni. Faham tak? So lagi, kenapa pentingnya SNR? Kenapa pentingnya SNR guys? Tulis komen. Kenapa pentingnya SNR ni? Cuba korang beritahu Ustaz. Kenapa pentingnya SNR ni guys? Kenapa penting? Tempat jual beli, high liquidity. Betul. Okay, Ustaz beritahu korang secara straight to the point. SNR adalah tempat di mana big player letak order. Faham tak? Zone SNR, kawasan SNR adalah kawasan di mana big player letak order. Faham?
Faham tak? Siapa yang tak faham? Adakah korang faham? Clear? Clear or not? Baru dua ni. Okay. Next, ketiga. Apa lagi? Kenapa pentingnya SNR? Kenapa pentingnya SNR? Cuba beritahu Ustaz, kenapa penting SNR? Kenapa senjata utama Ustaz dalam dunia trading adalah SNR? Why? Faham? Sorry, lambat tengah tulis. Okay, tulis. SNR bukan saja menentukan direction. SNR bukan saja menentukan kawasan yang ada big order, big player. SNR boleh tahu structure market. Betul. Angshar ni betul. Structure market. Betul? Lagi? Siapa bagi tahu? SNR tidak berubah. Betul. Permainan kotak-kotak. Betul. Decision point. Betul. SNR satu lagi adalah decision point. Okey, cukup lah untuk ni. Cukup. Okey, cukup. Nanti tak habis pula kelas kita. Okey, first, direction. Ustaz beritahu korang tentang direction. Okey, ini basic dulu. Lupa pula basic, bos. Lupa hari ni kelas kita basic dulu. Sorry kita basic dulu. V ni apa? Support ni paras harga terendah, tempat mula naik. Kita nak fokus untuk buy. A ni adalah resistance paras harga tertinggi tempat mula turun. Kita nak fokus apa di sini? Fokus untuk apa? Sell. Betul. Okay, ini basic lah. Ini basic untuk term SNR lah. And then, sekarang Ustaz beritahu korang tentang kenapa kita katakan SNR ni kawasan-kawasan direction, menentukan direction, structure market. Lepas tu ada kawasan big player. Faham tak? Sekarang Ustaz tunjuk korang. Maybe korang akan rasa, Ustaz Lucas senang lah. Cuba tunjuk kat chat. Sabar je, kita tunjuk kat chat. Asal dia tak nak pusing pula. Pusing lah. Okay. Now. Sekarang ni, korang kena faham. Inilah hakikat ni, yang Forex ni adalah sebuah permainan kotak-kotak. Faham tak? Forex ni adalah permainan kotak-kotak daripada resistance kepada support. Contoh, price akan bermain dalam kawasan kotak-kotak SNR macam ni. Dia turun, dia akan cari setiap kotak-kotak SNR, guys. Dia kalau dia pecah, dia akan cari next kotak SNR dia dekat mana ni. Faham tak? Sebab tu Ustaz kata dia menentukan direction. Faham tak? Siapa yang tak faham? Ini Ustaz tunjuk dulu, Ustaz tunjuk kat chat. Siapa yang tak faham? Siapa yang faham? Komen faham. Kalau dia tak pecah kotak ni, alamak. Kalau dia tak pecah kotak ni, dia nak pergi mana? Kalau dia tak pecah kotak ni, dia pergi mana? Dia pergi atas. Faham tak? Lepas tu, bila dia tak pecah, dia turun balik. Dia pecah, dia turunlah bawah. Okey, kenapa ada orang kata dia structure market? Betul atau salah? Betul. Ini trend line. Ini pun structure market. Ni, kalau kita tengok daripada besar je, ini structure market. Ataupun kalau kita tengok daripada rangka ni, ini adalah structure market. Nampak? Faham tak? Ini yang terjadi yang ramai orang tak nampak. Okey, ramai orang tak nampak sebab dia terlalu fokus kepada lower time frame. Benda ni korang akan nampak bila korang tengok di higher time frame. Faham tak? Sebab tu Ustaz seorang trader yang suka
fokus dekat hidden frame. Macam mana kita nak tahu dia akan pecah ke tak Ustaz? Sebab tu dekat kawasan ni kita panggil dia sebagai kawasan apa? Kawasan ni kita panggil dia sebagai kawasan apa guys? Kawasan ni kita panggil dia kawasan apa? Cuba tahu. SNR tak? Masya Allah, dia memang kawasan SNR. Tapi kita panggil dia kawasan apa? Kita panggil dia kawasan apa? Tu, Herwanto tu cakap. Ini adalah kawasan decision point. Di mana kita nak tunggu sama ada dia nak pecah ataupun dia tak pecah. Faham tak? Ini adalah kawasan decision point untuk kita tunggu sama ada dia nak pecah ataupun tak pecah. Kalau dekat sini dia bagi tiba-tiba dia bagi breakout buy. S, break up, pullback, kita nak buat apa? Kita nak buat apa kat sini? Kita buy lah. Faham tak? Tapi kalau tiba-tiba dekat sini dia bagi breakout sell, pullback, kita nak buat apa? Kita sell. Faham guys? Adakah korang faham? Faham, Mantun? Ya, dekat hidden frame. Okey. Ustaz tunjuk korang Ini Ustaz tunjuk dekat chat lah. Okey. Sekarang ni, Ustaz mark SNR dekat time frame weekly. Ustaz tak mark monthly tapi semua orang tahu Ustaz akan mark monthly. Tapi ni Ustaz tunjuk korang kalau kita mark dekat weekly. Mark weekly. Tak apa, Ustaz mark daripada monthly lah, nanti korang pening. Okay, monthly. Kita tengok monthly tu. Okay, so monthly level SNR kat sini kita tahu ada satu. Betul? Setuju tak? Setuju tak guys? Dekat sini ada satu level SNR dia. Ni, ini SNR. Ini pun SNR, ini pun SNR, ini pun SNR. So kalau korang tanya, Ustaz, kenapa saya belajar berdua orang lain, dia mark macam lain? Ikut suka dia nak mark macam ni. Ini Ustaz, cara Ustaz trade, macam ni. So macam Ustaz kata, malam ni Ustaz akan ajar macam mana cara Ustaz trade dan macam mana signal kat peak ganas tu keluar. Itu je. Okay. Faham? Adakah korang faham? Faham. So itu adalah kotak-kotak di monthly. So ini adalah kotak-kotak di weekly. So ni Ustaz tunjuk korang kotak-kotak weekly lah. Jadi kotak-kotak monthly kan. Okay, ni kotak-kotak weekly. Contoh ni weekly. Tak payah besar sangat. Ni weekly. So ini pun weekly. Ini pun weekly support. Lepas tu sini pun ada lagi level SNR weekly. Lepas tu sini pun ada lagi level SNR weekly. Korang tengok Ustaz just mark macam ni je. Cuba korang tengok betul dia apa jadi. Cuba korang tengok apa jadi. Okay. Cuba korang tengok betul apa akan jadi Okay. Nampak? Ini korang tak ini sebab dekat iPad dia tak nampak kalau Ustaz tak zoom, tak doublekan kotak ni. Okay, cuba korang tengok hakikat permainan kotak-kotak. Nampak? Tarik. Okay. Cuba korang tengok betul. Okay, ni ada satu lagi. Kita miss. Ni, kat sini. Nampak? Sebab itulah dia lopong kat sini. Sini lupa tarik. Okay. Cuba korang tengok hakikat ni. Okay. Tengok betul. Apa terjadi kat sini? Apa yang terjadi? Cuba korang tengok. React. Reject. Kenapa guys? Kenapa reject? Kenapa? Cuba korang beritahu Ustaz. Kenapa dia jadi macam ni? Why? Okay.
Last webinar, Ustaz pernah cakap korang, goal ni akan naik, akan fly, akan naik. Sebab apa? Sebab apa hari tu Ustaz cakap goal ni akan naik? Kenapa? Hijau ni kotak apa? Hijau ni kotak apa? Hijau ni kotak apa guys? Ini kotak monthly. Bila dia touch kotak monthly ni, dia tak pecah. Direction nak pergi mana? Direction nak pergi mana? Direction dia nak pergi sini. Lepas tu saya cakap, goal kita fokus buy. Ada yang PM, Ustaz, saya ada join webinar semalam. Sifu ni cakap goal dia kena sell per habis. Sebab goal akan junam per habis. So takkanlah Ustaz nak cakap Sifu tu salah. Itu apa yang dia nampak. So terpulanglah dekat dia, faham tak? So apa yang Ustaz nampak, apa yang Ustaz guna, apa yang Ustaz belajar, Ustaz tunjuk kepada orang. Inilah cara yang macam mana Ustaz cari direction. So contoh macam sekarang lah. Okey, katakan dekat sini goal tak pecah. Dia nak pergi mana kalau dia tak pecah? Dia nak pergi bawah. So kita nak fokus apa? Kita nak fokus untuk sell. Okey. Sekarang ni, akan ada yang tanya Ustaz, Ustaz, kita tahu goal nak naik daripada sini sampai sini, betul tak? Okay, kenapa kita perlukan kotak weekly? Dah kita tahu dia nak naik, kenapa kita perlukan kotak weekly? Zone, salah. Tambah raya, salah. Stopper, betul. Komen kan, komen. Re-entry, betul. Sebab kita scalper, tak? Siapa? Scalper. And stopper, discount. No, roadblock, yes. Roadblock, stopper, tempat tambah raya, itu semua betul. Sebab continuation untuk buy, betul. Tepat sekali. Okey, korang kena tahu. Walaupun kita tahu goal ni nak naik sampai ke sini, kan? Walaupun kita dah tahu goal ni nak naik sampai sini, goal ni dia tak akan naik straight terpacak guys. Tak, dia tak naik straight terpacak. Faham tak? Dia takkan naik straight terpacak, melainkan dia ada news ke apa tu tak kisah. Faham tak? Tapi hakikatnya dia tak naik straight terpacak. Dia akan naik dan akan ada penurunan bersifat sementara. Naik, ada rejection. Alamak. Siapa punya ink pula terlebih kat sini. Naik, ada turun, naik, ada turun, naik, ada turun, naik, ada turun, naik. Ini baru betul. Faham tak? Dia ada retracement, betul. Retracement, betul. Bahasa forex. Nah, okay. So, faham? Adakah korang faham? Ustaz, yang zone resistor weekly tu ada pada zone monthly. Jadi, dia akan ke weekly dulu atau respect monthly. Tak tahu. Kita kena tunggu. Decision point sekarang dia dekat kawasan decision point. Faham tak? Sekarang ni goal berada di kawasan decision point. Ini kawasan decision point. Either kita nak tunggu untuk dia junam ataupun dia naik. Pair guys. So bagus. Sila komen lagi. Okay, so itu macam Ustaz beritahu korang tadi lah. Dia permainan kotak-kotak. Contoh macam ni lah, Ustaz tunjuk korang. Senang sikit lah, Ustaz tunjuk. Nah, ni nampak. Dia main kotak ni, dia pecah atas. 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 Sampai dah kawasan dia. Nampak? Adakah korang faham? So, and then satu lagi, contohan, akan ada yang akan tanya Ustaz macam mana? Ustaz, saiz kotak tu besar mana? Okey, korang kena faham. Kenapa Ustaz tak tekankan saiz kotak tu besar mana? Dia ada satu sebab. Siapa tahu sebab dia apa? Siapa tahu apa sebabnya? Bukan tempat entry, betul. Sebab dia bukan kawasan tempat entry, tak. Kotak-kotak ni adalah di mana satu tempat untuk kita nak fokus. Dia adalah kawasan decision point. Tengok reaction dulu, betul. Sebab kawasan tu adalah kawasan decision point. Bukan tempat untuk kita nak entry ataupun kita nak exit. Faham tak? Faham sekarang?
Sebab tu Ustaz tak kisah. Ada yang tanya, Ustaz, saya nak buat kotak tu besar 10 pik, 20 pik. Tu terpulang. Sebab Ustaz buat kotak tu bukan atas dasar tempat entry, tak. Kotak ni atas dasar dia kawasan decision point. Dia kawasan tu dia nak pecah atas ataupun dia nak pecah bawah. Faham? Faham guys? Adakah korang faham sekarang? Ustaz mark monthly weekly, betul? Contoh ada akan tanya Ustaz, ada yang akan tanya, okey Ustaz, kenapa Ustaz tak mark dekat daily? Okey, contoh kalau daily kita akan mark SNR yang valid. Okey, sekarang Ustaz tanya korang SNR yang valid. Okey, cuba korang tengok betul-betul. Kawasan ni, kotak kita tengok pada atas tau. Kawasan resisten ni, adakah kawasan ni resisten yang valid? Ada circle movement? Valid betul? Dia ada circle movement. Okey, sini pula. Adakah kawasan ni resisten yang valid? Ada circle movement? Adakah kawasan ni resisten yang valid? Yang ada circle movement? Adakah kawasan support ni kawasan support yang valid? Ada circle movement? Nampak? Sebab tu reason ni kenapa Ustaz tak mark dekat daily. Sebab Ustaz lebih fokus kepada weekly dan monthly, di mana setiap SNR yang valid di daily akan ada atas zone tu. Faham? Faham guys? Adakah korang faham? Sila komen. Sila komen. Now. So, sebab SNR yang valid, dia satu benda yang ramai orang dah tahu. Okay, sebab dah banyak kali Ustaz ulas benda tu dan bercakap tentang benda tu. So, ramai orang yang ada masalah tentang direction. So, hari ni Ustaz cuba nak clearkan kepada korang tentang direction. Okay, and then bila kita dah tahu direction, senang kita nak masuk tentang setup breakout. Alright, so kita nak masuk tentang next setup breakout lepas ni. Macam biasa, sebelum kita masuk setup breakout, Ustaz bagi korang 5 minit lagi untuk korang pergi minum dulu. Lepas korang dah habis minum, kita sambung next setup breakout. Satu topik yang cukup penting. Sebelum kita mulakan, kita bagi korang minum dulu, bagi korang fresh, and then kita start. Okay guys? Faham? Alright, kita jumpa 5 minit daripada sekarang. Bye-bye. Alright guys. Boleh kita sambung? Guys? Boleh kita sambung? Sebab Ustaz nak korang sentiasa fresh sebab topik ni macam Ustaz kata lah, breakout ni satu topik yang penting. Okey, satu topik yang cukup penting. Ustaz nak korang betul-betul jelas, betul-betul faham, betul-betul clear. Mudah-mudahan esok bila buka chat, korang boleh terus cari setup sendiri. Okey. Breakout. Okey. Dekat sini, cuba korang beritahu. Kenapa Ustaz suka gunakan S, break R. Why? Sila komen guys, why? Low risk. Kerana ada high liquidity, S dapat big order, big player, ada order besar masuk, movement yang kuat, quality setup, low risk. Salah screen, apa yang salah screen? Korang nampak screen tak? High win rate, high liquidity, mudah dan legit, nampak? Okay, terus. So, kenapa Ustaz suka kawasan-kawasan yang S break R ni? Reason ni senang Okay. Contoh Ustaz tunjuk korang, ini contoh setup buy lah. Ini Ustaz tunjuk korang setup breakout buy contoh sini. Ini Ustaz tulis sini buy. Okay. Contoh. Pullback nak buy. S, break R, new R, pullback, nak buy. Okay, ini first, korang kena faham. Nampak pattern yang Ustaz tunjuk ni? S, break R, breakout, dia buat new R, pullback, nak buy. Okay, kenapa Ustaz cukup suka dan ini adalah setup favorite Ustaz yang dulu ramai orang macam-macam lah cakap ni tak legit dah apa, tapi sekarang semua orang tahu satu Malaysia gunakan benda ni.
Reason ni kenapa? Ustaz tanya korang. Nak membentuk sebuah resisten dalam chart ataupun dalam dunia trading, perlukan order ataupun tak perlukan order? Saya tak viral. Apa? Saya tak viral. Nak membentuk sebuah resisten ataupun sebuah support, perlukan order ataupun tak perlukan order? Perlu order yang besar, betul tak? Dia perlukan order yang besar. Sebab apa dia perlukan order yang besar? Kenapa dia perlukan order yang besar? Cuba korang beritahu saya. Kenapa dia perlukan order yang besar? Why? Why? Kenapa dia perlukan order yang besar, guys? Untuk gerakkan market. Ya, betul lah. Untuk gerakkan market. So, korang kena faham. Sekarang ni ada dua resisten. Cuba korang fokus. Sekarang ni ada dua resisten yang ada order yang cukup besar. Katakan sekarang ni time frame H4. H4 guys, H4. So, nak membentuk sebuah resisten dekat H4, perlukan order yang sangat besar. Ni contoh ni, time frame H4. Ada resisten. Perlukan order yang besar. Tiba-tiba, sebuah support ni boleh pecahkan dua resisten. Apa yang ada dekat kawasan support ni? Apa yang ada dekat kawasan support ni? Cuba korang beritahu. Order yang lagi besar, sebab kita tahu dekat kawasan R tu yang dah ada resisten tu, yang ada order yang besar, tiba-tiba boleh pecah. S tu boleh pecahkan dua resisten tu. Maksudnya dekat kawasan support tu ada order yang lagi besar. So that's why pullback Ustaz akan fokus untuk buy dekat kawasan support. Faham tak? Siapa yang faham? Siapa yang faham? Sila komen. Siapa yang faham? Faham? Okey. Ni contoh lah. Ni satu. Ni lagi. Saya tunjuk lagi Okey. Sekarang ada resisten, ada support. Faham? Ada satu support. Okey. Sekarang ni kita tahu sini adalah kawasan resisten. Ini adalah kawasan resisten. Betul tak? Sini adalah kawasan resisten, ini adalah kawasan resisten, dan ini pun adalah kawasan resisten ni. Ni A ni kawasan resisten. A ni pun kawasan resisten. A ni pun kawasan resisten. Betul? Nampak? Okey. Sekarang ni dia ada 3 resisten yang dipecahkan oleh support. Tapi support mana yang pecahkan dia? Support mana? Support 1 ni ataupun support 2 yang pecahkan 3 resisten. Support 1 ataupun support 2? Support 2. So pullback kita akan buy dekat area support 2 ni. Faham? Faham guys? Yang paling penting syarat dia yang korang kena faham adalah dia wajib break 2 resisten. Dia tak boleh break 1 Nak tak nak, hidup ataupun mati, dia kena break 2 resisten. Faham tak? Faham ataupun tidak? Faham ataupun tidak guys? Sila komen. Faham? SRA ni tengok time frame apa? Sabuk. Tak masuk di time frame. Sabuk. Ni cari kat A4. Sabuk. Kita nak kena faham pattern. Cuba korang lukis sekarang. Ustaz nak sekarang ni korang lukis jap. Benda ni. And then korang siapkan lukisan dulu. Yang dalam VIP Ustaz, dalam ganas Border Legacy, korang lukis benda ni, dan korang hantar dekat Dewan Rakyat now. Pantas sekarang. Ustaz nak korang hantar dekat Dewan Rakyat sekarang. Pantas. Dah siap belum?
Dah siap belum guys? Sila komen, sila komen, sila komen. Tak ada komen, komen tak gerak ni. Hantar dekat Dewa Rakyat, Dewa Rakyat. Now, 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 Dewa Rakyat. Sekejap saya buka Dewa Rakyat jap. Punya. Okay. SWBA, SWBA. Betul. Betul. Okey. Sekarang ramai yang dah sian kan? Okey, ramai yang nampak benda ni. Okey, sekarang ni bagus. Bila korang buat benda ni, kan? Bila korang buka benda ni, bila korang buka dekat chat, contohnya okey, sekarang kita buka dekat chat. Okey, sekarang kita buka dekat chat. Katakan kita buka H1 lah. Okey, H1 ke entity ya? Sekejap. Fikir dulu. H1 ke entity? H1 ke entity? Okey lah, entity pun tak apa lah. Okey. Cuba kita tengok dekat array sini. Okey. Cuba kita tengok dekat array sini guys. Alamak, tak boleh buat. Tak boleh tekan lah pula kotak ni. Sekejap Ustaz buat. Chat baru. Kita buat chat baru. Saya buat chat baru. New chat. Ngam. Sekejap Okay, nice. Okay, sekarang jap kita tukar jap. Okay. Bull candle biru, beer candle merah. Okay. Grid ni putih lah kosong. Okay, sekarang nampak chat? Guys, sekarang korang nampak chat Ustaz? Nampak? Adakah korang nampak guys? Adakah korang nampak? Okay, contoh lah. Ni. Okay. Okay, dekat sini. Adakah korang nampak dekat sini ada S, beri R, beri A? Nampak? Adakah kat sini korang nampak? Cuba korang tengok dekat korang punya lukisan tadi. Nampak tak? Adakah korang nampak kat situ? Lepas tu dekat sini pada lagi. Ni S, beri R, beri R. Kita buka dekat ni. Kita buka kat dalam chat. Okay, kat sini. Nampak? Dari ni. H4 ada. H4 pada. Ni nice. Ini nice. Sebab ini H4. Ini H4 memang nice lah. Okay, korang cuba tengok. Ini S, beri R, beri R. Nampak? Siapa yang tak nampak? Guys, sila komen, sila komen. Nampak? Kawasan support ni berjaya pecahkan 1 resisten, 2 resisten dan 3 resisten. So, pull back, boleh buy tak kawasan S ni? Boleh tak nak buy kawasan S tu guys? So, faham tak? Ini cara macam mana kita nak cari setup tu. Faham? Faham bos? Mantap, bagus. So, tu satu lah. Ustaz cari supaya benda ni korang nampak dan faham. Macam Ustaz kata, Ustaz nak esok korang buka chat, korang boleh cari setup tu sendiri. Ustaz pun tak payah bagi setup dah. Mana lagi ya? Ni pun ada lagi. Senang cari kawasan support kan. Ni H4 ke apa? H1. H1. Alright. Okay, cuba korang tengok ni. Support ni. Support ni boleh pecahkan 1 resisten, 2 resisten, 3, 4 resisten. Pullback boleh buy tak kalau support ni? Boleh buy tak guys? Boleh tak? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Nampak? Tu yang kedua. M15 banyak M15 banyak. Okey, contoh ni M15. Ni baru ni. Signal cell. Ganas keluar signal cell. Nampak ni? R, beri S, beri S, beri S. Pullback kita nak buat apa kawasan ni? Kawasan ni pada R, beri SPS, R, beri S, beri S. Kita nak sell lah. Betul tak? Mesti kita nak sell. Nampak? Ini lah signal yang kita keluar kat Ganas. Gold sell now. Sup. 100 pip bos.
Sini pun ada lagi breakout cell pun. Ni pun running apa? 50 pip. Almost 50 pip lah. Nampak tak? Siapa yang tak faham? Dia benda ni kena backtest. Kena backtest banyak-banyak. Korang kena duduk dengan penuh ketenangan. Lepas tu korang backtest lah. Lepas tu ni ada lagi kawasan ni. Nampak? Ni. S, break R, break R. New R. New R kat sini. Bukan atas ni. Bukan atas ni. Pullback, buy lah. Lepas tu ni, kenapa dia naik kat sini? Sini ada apa? S, break R, luar sana kena check. Ada R. So, pullback, buy kat sini. Nampak? Faham? Guys, faham tak? Gold boleh backtest, M15 boleh. Boleh, tapi dengan syarat dia kena follow direction. Kalau currency boleh, currency pun boleh. Maksudnya currency. Currency sekejap. Saya cari. Apa lah? EJ. EJ pun okey, not bad. Kita tengok EJ kan, kita tengok EJ tu. EUR JPY. Okey kan, kita tengok EUR JPY, okey? Teman-teman, bolehkah kita tengok EUR JPY? Oh, ni tak tengok pun ada dah. H1 tak? Kita buat H1 tu. H1 pun orang senang nampak. H1 tak nampak. M15. Tak nampak. Susah-susah ambil yang korang jelas. Korang nampak dengan penuh jelas. Banyak tau. Cuma kena rajinkan backtest. Macam ni dah nampak terang-terang lah. Ni sell. RBSBS sell. H1 pun nampak. Tu terang. Terang lagi bersuluh bos. Kalau korang kata korang tak nampak, Ustaz pun pergi. Nampak R, break S. New S. Ni new S ni. Pullback kita nak buat apa? Guys? Pullback kita nak sell. Kita nak sell. Ustaz boleh explain direction sekali tak? Nanti tengok balik video ni. Okay? So, ini untuk currency. Ada lagi banyak tau. Mana lagi sebab currency, Ustaz tak check pula. Sebab lama Ustaz tak trade currency. Ustaz mau kepada trade gold. Ni ada lagi. S, break R. Nampak S, break R. Break, pullback, nak buy. Faham? Kalau break zone cut lah, tak payahlah tunggu. Tak ada setup yang 100% jadi. Faham tak? Tak ada setup yang 100% akan jadi. Tak ada SOP yang 100% akan jadi. Korang kena faham, ini bukan sebuah tempat MLM, tempat yang jual mimpi yang okay guys, setup Ustaz 100% jadi. No. Itu semua adalah tahu lah. Tapi itu semua mimpi lah. Mimpi. Ustaz tak suka jual mimpi. So kita kena transparent. Okay? Kita kena transparent. Kita hanya bercakap setup-setup yang high win rate. Kena tahu. Kita nak setup yang high win rate. Setup 100% jadi? Tak ada. Berapa kali? Tak ada holy grail. Confirmation. Okay, nice. Kita nak bercakap tentang topik confirmation sekarang. Untuk setup breakout, semua faham Semua faham? Ustaz boleh explain secara makin big movement untuk tahu direction? Dah, Ustaz dah explain tadi daripada awal. Okay? Siapa nak tahu tentang direction now? Tentang direction. Currency boleh tengok lower time frame. Boleh, tapi high risk. Direction gold. Tadi dah tunjuk complete direction tentang gold. Okay. And then satu lagi untuk yang dalam VIP Ustaz tolong Ustaz nak beritahu korang satu benda. Bila korang buat backtest, make sure korang tengok balik korang punya lukisan. Make sure korang tengok balik lukisan korang sebelum korang nak hantar backtest. Sebab Ustaz paling menyampah bila orang hantar backtest tapi dia backtest yang tak kualiti. Bukan tak kualiti. Backtest tu dia tak buat betul-betul. Faham tak? Kalau nak buat backtest, sila buat betul-betul.
Jangan buat sekadar buat. Tu je Ustaz itu. Kalau nak buat backtest, jangan buat sekadar buat. Faham tak? Kalau nak buat sekadar buat, tak payah buat. Senang. Okey? Okay, contoh kan. Okay, dalam ni, jangan tanya. Memang banyak guys. Ada 33,000 33,000 backtest dekat sini. So, okay. Ni korang punya kan. Okay, contoh lah. Okay, ini backtest yang bagus. Ustaz suka sebab dikemas. Backtest yang Ustaz suka, kemas. Contoh kan, Ustaz tunjuk lagi. Yang bagus lah, yang bagus. Ustaz ni yang bagus lah korang. Banyak kan yang bagus. Tak tahu tunjuk mana. Contoh kita tunjuk. Okay, ni lah kita tunjuk ni. Okay, contoh lah. Dekat sini, okay, ni SWOT zone. Oh, SWOT zone Ustaz lupa ajar korang lah. Tak apa, nanti Ustaz ajar korang. Ni pun SWOT zone. Okay, ni contoh RBS tadi. Ini bagus. Ini satu backtest yang sangat kualiti dan sangat bagus daripada Kushahir. Bagus Kushahir. Ada dalam ni tak? Okay, tengok. R, break S, new S. Betul. Perfect. Pullback, entry. Good. Very good. Nampak? Ini orang yang bagus buat backtest dah. Dia buat betul-betul. Dia buat kemas. Inilah ciri-ciri orang yang akan berjaya. InsyaAllah dia akan berjaya. Dunia dan akhirat. InsyaAllah. Sebab dia buat ni buat betul-betul. Ini kita mahukan. Janganlah buat pergi conteng pula. Faham guys? Fair guys? Fair? So kalau nak buat backtest, make sure korang buat betul-betul sorry. Pikir orang pula. RBS sel. Ni pun okey lah. Ni okey. Ni semua okey. So far so good. Ni pun okey. Bagus. So yang tak bagus tu memang Ustaz dah kick awal lah dalam tu. Okay, Ustaz dah delete awal lah. Sebab Ustaz memang tak suka. Sebab korang kena faham tau. Dah korang masuk percuma. Kita nak tolong pula korang sampai korang pandai boleh jadi setup. Bila buat homework buat nak tak nak. Baik tak payah. Bukannya korang bayar percuma pula tu. So nak buat betul-betul. Hargai masa yang orang nak tolong check tu. Hargai sama dia punya pengorbanan untuk bantu korang berjaya. Tu je korang kena tahu. Okay? Faham? So, boleh kita sambung. Kita nak sambung sikit lagi pasal confirmation. Last tentang confirmation. Esok market gerak ke tak gerak? Adakah esok market gerak ataupun tak gerak? Tak gerak. Easter tu maksud dia apa? SWOT test. Easter cuti lagi esok cuti lagi. SWOT zone senang. Kalau nak USDT So esok memang tak gerak langsung ke ataupun dia gerak juga tapi slow? Tu je. Adakah dia gerak juga tapi slow? Ataupun dia jadi macam Jumaat baru ni, tak gerak langsung? Gerak tapi slow. Tak gerak. Ada yang kata tak gerak, ada yang cakap gerak tapi slow. Tak payah tahu lah. Okay, jom kita sambung guys. Korang tak tahu Ustaz berpeluh kat sini sebab aircon ni dia tak function. So kita kena teruskan. Ustaz duduk dalam bilik yang tak ada aircon. So kita kena teruskan. Panas. Alright. So last adalah confirmation lah. Ustaz nak ajar korang tentang confirmation supaya benda ni macam korang tahu lah. Ini adalah webinar terakhir sebelum Ramadan sebelum raya. Sebab lepas ni kita dah raya. So Ustaz macam akan lebih fokus kepada untuk Ustaz punya apprentice balik bagi cuti apa semua. So Ustaz dah tak nak kurangkan lah untuk kelas apa semua. And then more kepada signal saja. Faham? Lepas ni more kepada signal saja. So sebab itulah malam ni Ustaz bagi kelas kat korang. Ustaz cuba habiskan kelas ni secara perhabis. So make sure korang fokus je.
Ustaz mak tanya kalau double moru dikira clean breakout. Double moru saya tak tahu ya. Saya tak tahu sebab moru-moru tu semua ya. Saya bukan trader-trader teragung yang hafal semua nama. Saya hanya trader yang basic saja. Ustaz kalau di gold boleh pakai baby time frame untuk saya breakout? Boleh, tapi dengan syarat dia mestilah follow direction. Kalau dia tak follow direction, Masya Allah, dia akan pecah lah. Confirmation di low time frame. Full. Ni nak ajar, ni. Sabar. Alright. So, confirmation. Sekarang ni, Ustaz nak korang beritahu Ustaz, apa maksud confirmation dalam dunia trading? Apa maksud confirmation dalam dunia trading? Sharp entry, full margin, breakout, perubahan arah lagi. Chart pattern, perubahan arah, hint, tukar arah lagi. Tukar arah, perubahan arah lagi. Reason. Lagi. Cuba korang fikir betul-betul. Apa yang dimaksudkan dengan confirmation? Ini ramai orang dia nak tahu tentang confirmation. Tapi dia tak tahu confirmation tu apa. Sebab tu Ustaz kata korang kena tahu apa itu confirmation. Okey, ini bagi Ustaz lah. Ustaz tak kisah macam Ustaz kata korang punya sifu-sifu korang bagi tahu confirmation tu apa ke, tak kisah. Ustaz ajar korang apa yang Ustaz guna, apa yang Ustaz tahu. Faham tak? Faham tak guys? Adakah korang faham? Adakah korang clear? Adakah korang clear guys? Adakah korang clear? Okay, so confirmation ini apa? Confirmation ini adalah perubahan trend daripada buy menjadi sell ataupun perubahan arah daripada perubahan trend lah, bukan arah, perubahan trend daripada trend tu tengah sell untuk bertukar jadi buy. Contoh macam ni, korang tengah tunggu confirmation untuk buy, betul tak? Sekarang ni korang tengah tunggu confirmation untuk buy. Trend tengah turun, price tengah turun, price tengah turun, price tengah turun. Kita tukar pusing jap. Kita senang. Price tengah turun, price tengah turun. Korang nak buy betul tak sekarang? Sekarang ni korang nak buy, betul? Sekarang ni korang nak buy. Weh, betul tak? Betul tak? Komen. Come on. Kita dah berpeluh ni guys. Come on, komen. Hargailah titisan peluh-peluh ini. Trend tengah turun. Confirmation adalah pertukaran trend. Faham? Dia bertukar trend daripada sell menjadi buy. Inilah yang dimaksudkan dengan confirmation. Faham tak? Confirmation, perkara pertama yang korang kena faham adalah pertukaran trend daripada sell menjadi buy. Faham tak? Ini untuk buy lah. Faham? Faham ataupun tak faham? Ya, contoh kan. Ada orang, dia cakap, Ustaz, saya guna confirmation trend line untuk entry. Betul atau bersalah? Betul atau bersalah? Cuba korang beritahu. Salah. Kenapa salah? Okey, cuba korang fikir tu. Dia kata, saya gunakan confirmation trend untuk confirmation trend line untuk entry. Okey, Ustaz kata, confirmation apa pun tak salah. Semua betul. Sebab contoh, kalau dia gunakan trend line breakout. Perubahan trend. Daripada trend tu tengah sell menjadi buy. Betul tak? Betul? Faham tak sekarang? Faham tak? Okey, ada orang pakai SNR. Okey, SNR, level SNR ni tengah sell. Ni breakout sell. Ini pun breakout sell. Breakout sell ni kena pecah. Dia buat new R. Dekat sini dia buat new R. Pullback, kita nak buat apa? Pullback nak buat apa? Pullback nak buy. Siapa kata salah? Tak salah. Kalau dia pakai SNR pun betul. Kalau dia pakai trend line pun betul. Faham tak? Contoh, ada lagi yang pakai moving average. Katakan dia pakai cacing yang bersilang. Faham tak? Yang bersilang. Yang bersilang. Betul ke salah? Betul juga, sebab tu pertukaran trend. Faham tak? So sebab tu Ustaz kata, sebelum korang nak tanya tentang confirmation apa yang Ustaz kata, korang kena tahu confirmation tu apa. Confirmation adalah pertukaran trend. Faham? Ada orang pakai chart pattern. Chart pattern, betul ke salah? Ustaz tanya korang. Contoh HNS, betul ke salah? Betul. Siapa kata HNS salah? Betul. Contoh macam ni. Ni HNS. Head and shoulder.
Nampak? Siapa kata salah? Betul juga. Hmm? Ha. Nampak? Sebab tu Ustaz kata, setiap confirmation yang korang fikir tu benda tu betul. Masalahnya satu. Korang tahu confirmation. Terus terang Ustaz cakap korang sekarang ni kebanyakan majoriti daripada korang tahu confirmation tu apa. Confirmation apa nak guna. Tapi problem utama yang korang ada adalah korang tak nak tunggu confirmation sebab korang takut terlepas setup. Betul ke tak betul? Korang tahu confirmation tu apa, korang tahu pakai trendline, korang tahu pakai breakout, korang tahu. Tapi masalahnya problem yang korang ada adalah korang tak sanggup tunggu sebab korang takut, oh terlepas setup lah, aduh tak entry, tiba-tiba dah terpacak 40 pip, aduh menyesalnya. Betul tak? Itu masalah. Masalah utama. Sebab korang takut tertinggal flight. Ya betul. Sebab korang dah tahu confirmation tu apa. Korang tahu. Masalahnya kenapa korang tak nak tunggu. Sebab korang emosi. Apa orang panggil FOMO ke apa. Tak usah lupa lah. Okay. Confirmation time frame berapa? M15 boleh, M5 pun boleh, M1 pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting kita kena tahu. Kena tahu. Dia punya breakout tu dekat mana. Level resistance SNR tu dekat mana. Ustaz tunjuk satu tips yang korang kena pegang benda ni sampai bila-bila. Ini bila korang nak gunakan confirmation, korang kena tahu benda ni sebab ramai orang tersilap ataupun buat mistake bila dia gunakan confirmation, dia tak tengok time frame. Faham tak? Contoh adakah korang dah ready? Ini confirmation yang cukup penting. Cukup penting. Berapa ramai yang nak tahu? Sila komen dulu. Ustaz, kalau ada 300 komen, okey kita on. Sebab dah berpeluh ni bos. Orang tahu berpeluh lencun dah ni. Okay, so confirmation yang kita nak tahu, korang dah tahu confirmation tu apa. Sekarang ni Ustaz bercakap tentang breakup lah, okay, SNR. Okay, sekarang ni korang bayangkan sini time frame M1, sini M5, sini M15. Ini M1 tau. Okay, pull back. Sini kita buy, betul tak? Betul ke tak betul? Betul, kita buy, betul. Kita pun hold. Sebab kita fikir, oh setup ni setup H4. Faham tak? Sekarang kita fikir setup ni setup H4. Tapi sekarang ni, kita cakap M15 lah. M15, dia punya kenaikan dia dekat sini ni adalah structure macam ni. Dia naik, and then sini tak lepas. Korang rasa ini akan terus fly ataupun dia terus sambung junam? Kenapa korang kata dia sambung junam? Kenapa korang kata dia sambung junam? Yes, sebab dia tak break. M15 ni, break S ni, dia naik ni, kenaikan ni, sebab dia nak naik ambil breakout sell sini. Faham tak? Kenaikan sini, ni, kenaikan ni, kenaikan ni disebabkan dia nak ambil breakout sell ni. Lepas tu dia sambung laju junam. Masalahnya rakyat, bukan rakyat masalahnya ustaz tak kata korang ustaz contoh masalahnya kita ni dah lah price tu turun balik. Kita dah tahu ini structure sell. Lepas tu tahu kat sini apa? Tambah layer bos. Tambah layer, hold. Lepas tu SL dah ada SL bawah ni. Delta SL. SL alihkan lagi, bawah lagi. Faham tak? Ini tak boleh. Kita trade apa yang market tu bagi. Kalau market tu bagi kat kita 30 pip, angkat je lah. Kalau market tu bagi 50 pip, tak apa, bersyukur. Kalau market tu bagi 100 pip, sini. Structure ni pecah. Katakan ni, structure ni pecah. Pecah. Okey, 100 pip, memang 100 pip. Ni rezeki, ambil. Faham tak? Ambil. Masalahnya dekat sini tadi dia tak pecah. So sebab tu korang kena faham. Setiap time frame bermain peranan. Faham? Jadi M15 lagi confirm je. Ya, betul lah M15 structure tu. Okay? Pero, faham? Adakah korang faham? Adakah korang faham guys?
Berpeluh bos. 2 jam kita punya webinar hari ni. Lama, jarang-jarang. Dah lama Ustaz tak buat webinar. Dah cukup warming up nak futsal. Sebab sebelum ni macam semua tahu Ustaz sibuk sikit sebab Ustaz ada kelas dengan apprentice, and then Ustaz habiskan student-student BC, and then sekarang pula bulan puasa memang sangat-sangat complicated masa tu memang kurang masa, terus terang cakap. Masa tu agak kurang sikit sebab bulan puasa macam semua tahu and then sebab tu bulan puasa Ustaz banyak fokus kepada signal sahaja, and then kelas macam Ustaz kata untuk apprentice pun diorang tahu kelas pun seminggu sekali, macam last week satu kelas je, and then minggu ni Ustaz buat webinar. So sebab tu saya kata insyaAllah selepas raya kita akan all out, akan buat kelas secara konsisten macam sebelum ni. Semua orang tahu dekat Piz Ganas setiap malam kita buat kelas. Setiap malam ada kelas, ada daripada basic sampai ke advance. Apprentice Ustaz yang mengajar, ramai apprentice Ustaz, Alhamdulillah dia orang dah grow. And then korang boleh tengok dekat IG Ustaz, lambat je apprentice Ustaz yang selalu Ustaz repost dia orang punya profit. Korang boleh tengok dekat IG Ustaz, hari ni pun ada lagi, kat Piz Ganas pun ada. Boleh belajar dengan dia orang pun boleh, tak ada masalah. And then yang paling penting kalau korang nak berjaya, kalau korang nak sukses, korang kena buat back test. Terus terang, yang baru join VIP Piz Ganas, please kalau korang tak buat back test, korang tak akan sukses. Terus terang cakap, Ustaz tak nak jual mimpi, Ustaz tak nak bagi harapan palsu, itu adalah hakikat. If korang nak sukses, buat back test, buat homework. Korang boleh tengok dekat Dewan Rakyat tu bersepah-sepah homework, dan homework korang memang akan dicek, korang tak payah risau. Dalam tu korang tak payah nak type tak payah nak type karangan ke apa, tak payah. Korang je hantar homework, salah Ustaz akan beritahu salah. Faham tak? Faham?